Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh pemimpin PAS Melaka yang mana berbunyi malaikat boleh bantu hadapi musuh. Jadi di sini kenyataan yang dikeluarkan ini saya lihat amat mengelirukan. Kerana apa yang berlaku di Melaka ini bukan peperangan. Apa yang berlaku di Melaka ini adalah satu pertandingan politik. Siapa yang menang, maka mereka akan membentuk kerajaan. Jadi untuk kita nak mengatakan malaikat boleh bantu hadapi musuh, ini jelas salah. Kerana ini bukan peperangan. Jadi PAS ini menganggapkan bahawa parti-parti pembangkang ini musuh. Ini adalah satu persepsi orang politik yang pada saya sangat terlapuk. Dan begitu juga saya rasa mereka ini kurang cerdik. Kerana ini bukan musuh. Ini adalah satu pertandingan lawan politik. Siapa yang berjaya, maka mereka akan membentuk kerajaan. Jadi kalau PAS nak mengatakan bahawa perkara yang seperti ini, walaupun kenyataan ini mungkin orang lihat remeh, tetapi ini mengelirukan. Bahawa ini persepsi akan tertanam kepada orang lain yang mana akan mengelirukan dan orang fikir bahawa politik ini apabila contohnya Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan, maka apabila pertemuan mereka ini nanti, mereka fikir bahawa ini adalah musuh selamanya. Tapi hakikatnya ini adalah satu daripada pertandingan politik. Siapa yang berjaya akan membentuk kerajaan. Inilah yang tidak perlu PAS cuba tanamkan kepada terutamanya orang-orang Melayu yang beragama Islam. Karena ini bertentangan pada saya, rakyat lihat, apabila kamu menggunakan perkataan malaikat boleh bantu hadapi musuh, ini sangat bahaya kepada rakyat yang mana apabila mendengar ini perkara seperti ini, maka mereka fikir ini adalah musuh selamanya. Jadi ini adalah satu persepsi yang pada saya tidak boleh PAS gunakan. Ini adalah satu bentuk yang selalu PAS gunakan untuk mengapi-apikan perkauman dan mengapi-apikan agama. Mereka gunakan isu-isu agama adalah untuk bertujuan kepentingan parti. PAS adalah hanya parti Islam. Yang mana kita tahu PAS ini adalah parti yang fundamentalis agama ataupun kepada Islam, tetapi bukan PAS ini adalah tonggak kepada Islam. PAS ini hanyalah parti yang ada di Malaysia. Seperti mana yang saya lihat komen-komen di media sosial. PAS tidak ada pun di negara Arab, begitu juga maju. PAS tak ada pun di Indonesia. Negara Indonesia juga berkembang pesat Islamnya. Begitu juga negara-negara Islam lain. Jadi tanpa PAS ada di Malaysia pun, Malaysia ini tetap berkembang Islamnya. Jadi PAS ini hanya parti yang pada saya, yang rakyat sendiri juga perkatakan, hanya menunggang agama untuk kepentingan ahli-ahli politik yang menggunakan isu-isu negara yang mana tidak penting pun untuk mereka terus hendak cuba mengekalkan kuasa. Hari ini PAS ada dalam kerajaan yang mana kita lihat tidak mampu bersuara. Apa yang PAS buat juga kita lihat hari ini. Apabila pertandingan yang ada di PRN Melaka ini, kita lihat 3 penjuru diakibatkan oleh PAS bersama dengan Perikatan Nasional. Kenapa PAS bersama dengan Perikatan Nasional untuk PRN Melaka ini? Jelas kerana PAS ini gila untuk mendapat kedudukan dan kerusi. Hari ini mereka bersama dengan Perikatan Nasional, maka mereka boleh bertanding. Siapa lawan mereka? Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Inilah yang kita lihat. Jadi untuk mereka mainkan isu-isu kaum dan agama, untuk nak memainkan isu-isu permusuhan ini adalah satu yang salah. Pertandingan sengit ini adalah perebutan untuk mereka berkuasa, untuk menjadi kerajaan. Siapa yang menang? Ini yang kita lihat apabila berlaku pertembungan 3 penjuru di Melaka ini, di kerajaan pusat mereka bersama, dan hakikatnya Pakatan Harapan dan rakyat harus sedar bahawa ini adalah satu penipuan daripada Barisan Nasional, pimpinan UMNO, dan juga Perikatan Nasional, pimpinan Bersatu. Mereka ini apabila kerusi-kerusi yang mereka akan menang nanti, walaupun 3 penjuru, mereka akan bergabung semula jika kursi mereka tidak cukup untuk cuba membentuk kerajaan negeri Melaka. Jadi di sini pengundi Melaka harus bijak bahawa menolak kepada Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional ini amat penting. Karena kedua-dua parti ini mengelirukan rakyat dan memecahkan undi
dan kemungkinan mereka mendapat benefit di sini, yang mana apabila satu kawasan yang diduduki oleh orang Melayu ini tadi dipecahkan menjadi 3, maka kemungkinan besar undi itu menjurus kepada Barisan Nasional UMNO. Ini adalah satu taktik politik yang kita boleh lihat hari ini. Dan tujuan mereka adalah jika undi ini tidak berjaya kepada Barisan Nasional pimpinan UMNO, maka kemungkinan akan pergi ke Perikatan Nasional. Ini adalah strategi mereka. Itu yang saya perkatakan. Jika betul Perikatan Nasional di PRN Melaka ini mereka tidak mendapat tempat, percaya atau tidak, kita akan lihat pergolakan di pusat. Memang betul, PH ada menandatangani MOU untuk kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri ini. Tetapi MOU itu tidak menjurus kepada apakah kerajaan ini dijamin jatuh atau tidak. Jika daripada pihak Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, mereka tidak berpuas hati, yang mana kita tahu hari ini mereka sebenarnya sudah mula berpecah. Kita dah mendengar huru-hara bahawa ada sebilangan daripada ahli parlimen mereka sudah mula untuk membuka parti baru. Jika perkara ini berlaku, maka berpecahlah dalam tu. Ini adalah akibat politik negara kita ini apabila mandat itu dikhianati. Justru itu perkara ini yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin mulakan bersama dengan PAS yang bersekongkol, dan apabila mereka rasa bersama dan mencari UMNO untuk bersama menubuhkan kerajaan ini dahulu, maka inilah yang berlaku hari ini. Maka yang menanggungnya rakyat. Apabila kerajaan itu rapuh, dia akan melibatkan kepada negeri. Kejatuhan Pakatan Harapan yang mana dikhianati itu, kita lihat hari ini sampai ke Melaka ni impak dia. Jadi itulah yang saya lihat, dan kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS ini salah. Kerana di Melaka bukan peperangan. Melaka ini adalah pertandingan antara parti untuk mereka berebut siapa yang mendapat majoriti dan akan bakal membentuk kerajaan negeri Melaka. Jadi untuk nak mengatakan bahawa malaikat boleh bantu hadapi musuh, itu adalah satu yang pada saya mengelirukan. Jadi PAS tidak perlu menggunakan ayat seperti ini, kerana ini adalah parti politik. Karena dalam politik ini bukan peperangan. Jika PAS nak belajar peperangan, pergi masuk tentera. Jadi jangan cerita nak menggunakan isu seperti ini. PAS ni mengeluarkan kenyataan yang pelik-pelik. Apabila orang susah disuruh menadah tangan ke langit, ingat makanan jatuh. Ini adalah satu persepsi yang mana di media sosial hari ini kita harus berhati-hati. Kita lihat juga banyak kenyataan-kenyataan pimpinan PAS yang gagal untuk menyerap kepada umum ataupun kepada rakyat untuk didengari. Kerana sekarang ini dunia dah semakin maju, orang-orang dah cerdik, maka apabila kita keluarkan satu kenyataan yang dilihat oleh rakyat agak menjurus kepada kekeliruan, maka ini akan berlaku seperti mana yang saya jawab ini. Jadi ini adalah kenyataan saya yang saya lihat PAS tidak boleh mengeluarkan kenyataan seperti ini kerana boleh menyesatkan orang lain dan boleh juga mengelirukan orang lain. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih. Thank you.